Hai pelajar-pelajar sekalian, apa khabar semua? Okay, saya bersyukur dapat bertemu lagi dengan video terbaru saya. Okey, kali ini saya sediakan satu lagi bahan rumusan bagi Bahasa Melayu Kertas 2 bahagian C, soalan 9 rumusan. Ya. Bahan ini agak mudah dan menarik untuk pelajar-pelajar yang belum memahami cara menjawab rumusan yang setepatnya. Ya. Okey, sebelum mendalami bahan ini, saya minta pelajar-pelajar supaya subscribe, like dan share. Dan kemudian mereka yang berminat bolehlah dapatkan soft copy latihan ini ya dengan nombor telefon yang saya sertakan. Okey. Jangan ketinggalan subscribe untuk mendapatkan video-video susulan ya menjelang SPM nanti. Okey, untuk kali ini saya telah sediakan satu soalan rumusan okey yang memang uh, berbunyi begini, baca dan teliti kedua-dua bahan yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal, petikan dan bahan grafik. Jadi untuk tu saya telah sediakan satu bahan okey dengan bahan satu dalam bentuk petikan yang memang menasabah panjangnya seperti yang diharapkan dalam SPM. Okey, dan kemudian bahan kedua pula yang dalam bentuk bahan grafik yang memang bila pelajar-pelajar melihat memang boleh dah agak ianya berkisar dengan penggunaan pelbagai peranti elektronik. Okey. Dan bahan grafik dua ini pula dengan tajuk kecilnya kenali simptom ketagihan gadget dengan disusuli dengan beberapa isi berkaitan dengan bahan grafik itu. Okey. Inilah bahan yang diuji untuk kita pada hari ini dan kita akan mendalami kedua-dua bahan ini untuk menyediakan satu rumusan yang tepat, sempurna untuk mendapatkan 30 markah penuh. Ya. Okey. Sebelum cikgu mendalami bahan rumusan yang saya kongsikan pada hari ini, perlulah saya ingatkan kembali beberapa panduan rumusan yang perlu pelajar-pelajar sentiasa patuhi dengan jumlah patah perkataan 120 dan perlulah pelajar-pelajar ingat bahan-bahan yang diuji ini biasanya merangkumi pelbagai tugasan ya, paling kurang 2 tugasan daripada 2 bahan. Kemudian tugasan perlu dicari dalam bentuk fokus ya, dalam bentuk fokus. Mungkin ada juga ramai pelajar belum memahami sangat apa yang dimaksudkan dengan fokus. Jangan risau, nanti cikgu tunjukkan. Hasil rumusan mesti merangkumi fokus dari setiap bahan. Ingat ya, kalau ada 2 bahan, pastikan isinya daripada 2 bahan. Dan formatnya seperti biasa, pendahuluan kalau ada 2 fokus, berilah ya fokus 1, fokus 2 dan kesimpulan. Ini adalah format asas ya. Dan kemudian rumusan pula tu dalam bentuk esei. Jangan pula tulis dalam point form ya. Kalau kamu menulis rumusan dalam bentuk point form, maka markah kamu akan jatuh dalam kategori lemah ya. Dan akhirnya markah 30 jumlahnya di mana diagihkan untuk isi 20 dengan bahasa 10. Okey, seperti yang saya katakan tadi ya, wujudnya perlunya pelajar-pelajar mencari pelbagai fokus berdasarkan bahan-bahan yang diuji. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fokus adalah begini ya. Okey. So di mana ianya memang membawa pelbagai istilah-istilah ya dan saya telah sengaja menyusunnya mengikut maksud sinonimnya ya. Contohnya faktor, punca, sebab sama saja maksud. Jadi pelajar-pelajar bolehlah memilih mana-mana istilah yang sesuai mengikut kandungan petikan yang diuji ya. Dan begitulah ya seterusnya. Okey, pelbagai istilah fokus okey mengikut kategorinya ya. Marilah pelajar-pelajar sekalian cuba kita lihat ya bagaimana kita dapat menjawab rumusan soalan rumusan ini sebaik-baiknya ya. Okey, jadi untuk mendapatkan satu jawapan yang baik, pelajar-pelajar jangan lupa ya baca arahan soalan dengan jelas ya, dengan teliti. Baca kedua-dua bahan yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri
tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan grafik. Okey, di sini pelajar-pelajar perlu ingat ya, syarat yang sangat penting dalam menjawab soalan rumusan ya, iaitu tidak melebihi 120 patah perkataan ya. Jangan melangkah ya patah perkataan ini ataupun jangan pula kurang. Okey, sekarang kita cuba baca petikan yang telah disediakan iaitu bahan 1 untuk mencari apakah agaknya fokus yang terdapat dalam petikan yang diuji. Okey, untuk itu kita akan baca ya, baca dan tandakan sekaligus ya apakah isi-isi yang sesuai untuk dijawab nanti. Peredaran zaman telah mengubah kecenderungan remaja pada masa ini untuk mengisi waktu terluang dengan peranti elektronik. Dalam kalangan remaja, perkembangan teknologi ini menjadi ancaman jika tidak dikawal penggunaannya. Ini merupakan satu senario ataupun pendahuluan kepada isu yang cuba diutarakan ya. Pembaziran masa merupakan antara impak negatif terhadap penggunaan peranti elektronik secara berlebihan. Masalah kesihatan seperti obesiti juga dikatakan berpunca daripada situasi tersebut. Dalam konteks yang lain, para remaja akan berhadapan dengan masalah kekurangan kemahiran bersosial dan berkemungkinan menyebabkan tingkah laku ganas, tekanan, kemurungan dan kecelaruan identiti. Jadi di sini pelajar-pelajar perlu ingat ya, perenggan pertama ni dia lebih kepada pelbagai kesan ya, kesan penggunaan peranti elektronik ya secara tidak terkawal ya. Okey, ini isi pertama ya. Sebenarnya kita tak perlu mengambil ya semuanya ya ataupun mengambil ayat sepenuhnya. Kemudian masalah kesihatan seperti obesiti juga dikatakan berpunca ya daripada situasi tersebut. Kemudian dalam konteks yang lain, para remaja akan berhadapan dengan masalah kekurangan kemahiran bersosial dan berkemungkinan menyebabkan tingkah laku, semuanya adalah perkembangan. Jadi di sini dalam perenggan 1 ni kita dapat lihat ada 3 isi tentang pelbagai kesan terhadap penggunaan peranti elektronik secara berlebihan. Dan diikuti dengan perenggan 2 pula, bagi remaja yang menggunakan peranti elektronik dalam keadaan poster berbaring atau duduk terlalu lama akan meninggalkan kesan kesakitan pada tulang belakang dan meningkatkan risiko bongkok pada usia muda. Di samping itu, remaja yang ketagihan penggunaan peranti elektronik akan hilang tumpuan mereka terhadap pelajaran atau tugasan yang diberikan oleh guru, sebaliknya lebih terarah kepada dunia digital. Di sini kita dapat lihat satu lagi kesan iaitu bagi remaja yang menggunakan peranti elektronik dalam keadaan poster berbaring atau duduk terlalu lama akan meninggalkan kesan kesakitan pada tulang belakang, pada tulang belakang dan kesakitan pada tulang belakang dan meningkatkan risiko bongkok pada usia muda. Ya. Dan seterusnya dalam perenggan yang sama dia menunjukkan seolah-olah satu ketagihan ya. Apa pula kesan ketagihan ataupun petanda ketagihan? Jadi kita tinggalkan dulu untuk menyambung perenggan seterusnya. Seseorang yang ketagihan peranti elektronik akan menunjukkan pelbagai simptom dari aspek sikap, psikologi dan kesihatan. Oleh hal yang demikian, ibu bapa bertanggungjawab dalam mengesaninya agar anak mereka tidak terus menjadi mangsa ketagihan peranti elektronik. Antara simptom ketagihannya termasuklah anak-anak begini biasanya akan kehilangan fokus dalam pendidikan dan aktiviti sekolah. Selain itu, mereka juga akan mula menunjukkan sikap melawan dan merajuk ketika dihalang penggunaan peranti elektronik oleh ibu bapa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan peranti elektronik menjadi suatu keperluan untuk anak-anak zaman sekarang. Namun begitu, seseorang haruslah bijak memanfaatkan kecanggihan peranti tersebut secara berhema
tanpa menjejaskan rutin kehidupan harian, kesihatan, kerjaya dan pendidikan. Jadi daripada perenggan 3 ini jelas sekali ya, ianya memfokuskan kepada pelbagai simptom ya, pelbagai simptom ketagihan bermula dari sini. Antara simptom ketagihan termasuklah anak-anak begini ya. Okey. Jadi ini adalah simptom pertama. Saya gunakan warna yang berlainan. Okey, anak-anak begini biasanya akan kehilangan fokus dalam pendidikan dan aktiviti sekolah. Ini adalah simptom pertama. Selain itu, mereka juga akan mula menunjukkan, mereka juga akan mula menunjukkan sikap melawan dan merajuk ketika dihalang penggunaan peranti elektronik oleh ibu bapa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan peranti elektronik menjadi suatu keperluan untuk anak-anak zaman sekarang. Namun begitu, seseorang haruslah bijak memanfaatkan kecanggihan peranti tersebut secara berhemah tanpa menjejaskan rutin kehidupan harian, kesihatan, kerjaya dan pendidikan. Bermakna kita dapat lihat di sini ada 2 simptom yang telah pun diberikan. Selain dalam perenggan 2 tadi, kita dapat ingat lagi di sini bahawa remaja yang ketagihan penggunaan peranti elektronik akan hilang tumpuan mereka. Ini adalah satu lagi simptom terhadap pelajaran atau tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Jelaslah bahawa daripada bahan satu ini, kita dapat mencari 4 kesan, iaitu daripada bahan satu. Fokus pertama yang ada di sini ialah kesan, ya. Kesan. Dan kita dapat lihat di sini adanya isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Jadi ada 4 isi. Dalam bahan satu juga kita dapat lihat satu lagi fokus, iaitu simptom, ya, simptom ataupun pelbagai petanda ketagihan peranti elektronik, iaitu 1, 2, 3. Ada 3 isi. Ada 3 isi. Bermakna daripada bahan satu kita dapat cari sebanyak 7 isi untuk 2 fokus yang berbeza, iaitu kesan dan simptom. Sekarang kita beralih kepada bahan 2. Bahan 2 adalah dalam bentuk grafik, dalam bentuk grafik dengan tajuk kecilnya kenali simptom ketagihan gadget. Memang lebih mudah untuk mengenali fokus dalam bahan grafik sebab memang biasanya adalah tajuk kecil ataupun sesuatu yang menunjukkan apakah agaknya fokus diberikan. Dari sini kita dapat lihat kenali simptom. Sama juga dengan 3 isi daripada bahan 1, simptom 3 isi. Bermakna dalam bahan kedua pula ada 4 isi. Senang-senang kita boleh cari, ada 4 isi. Berkaitan dengan simptom. Jadi dari sini kita dapat merumuskan bahawa daripada bahan 1 sebanyak 7 isi dan daripada bahan 2 pula 4 isi. Jadi jumlahnya 11 isi. Jadi kita tidak perlukan kesemua 11 isi ini sebab untuk rumusan kita hanya perlukan 8 isi. Kita hanya memerlukan 8 isi. Tetapi di sini kita tahu bahawa kedua-dua bahan ini memang berkisar dengan 2 fokus. Satu iaitu kesan, kesan, dan kedua simptom. Simptom pula dalam bahan 1 dan bahan 2. Sekarang menjadi tanggungjawab pelajar untuk menentukan berapa isi yang akan diambil daripada bahan 1 dan apa pula fokusnya, dan daripada bahan 2 berapa pula isi yang boleh diambil. Jadi untuk itu biar cikgu tunjukkan satu carta yang saya sediakan di sini. Kita tahu bahawa satu rumusan yang lengkap ini perlu ada pendahuluan, perlu ada pendahuluan.
diikuti dengan isi bahan satu. Kita mulakan dengan bahan satu lah. Jadi dalam bahan satu kita tahu ada dua fokus. Okey, ada dua fokus. Iaitu fokus satu dan fokus dua. Dan kita tahu, okey, dalam fokus satu ni ada berapa banyak isi tadi? Dalam fokus satu ada 4 isi. Dan simptom pula 3 isi. Okey, simptom pula 3 isi. Dan berbanding dengan bahan 2, 4 isi. Okey, jadi satu rumusan yang seimbang sifatnya dapat dihasilkan, okey, adalah mungkin mengambil 2 isi, 2 ataupun 3 isi, ya, 2 ataupun 3 isi, ataupun 3 isi daripada bahan 2. Dan daripada bahan satu pula kita ada simptom 3 isi, bermakna bolehlah ambil 1 atau 2 isi, dengan kesan pula mungkin 2 hingga 3 isi. Okey, dengan cara ini kita dapat memastikan isi-isinya memang merangkumi ke semua fokus dan juga ke semua bahan. Ya. Okey. Jadi cuba kita lihat satu contoh jawapan yang lengkap saya sediakan untuk rumusan tadi. Rumusan membincangkan kesan-kesan penyalahgunaan peranti elektronik dan pelbagai simptom ketagihannya. Antara kesannya termasuklah pembaziran masa. Selain itu, masalah kesihatan seperti obesiti juga dikatakan berpunca daripada situasi tersebut. Seterusnya, para remaja akan berhadapan dengan masalah kekurangan kemahiran bersosial. Remaja juga akan mengurangkan tumpuan mereka terhadap pelajaran atau tugasan. Simptom ketagihan peranti elektronik termasuklah anak-anak begini biasanya akan kehilangan fokus dalam pendidikan dan aktiviti sekolah. Mereka juga akan mula menunjukkan sikap melawan dan merajuk ketika dihalang penggunaan peranti elektronik oleh ibu bapa. Di samping itu, mereka juga sanggup berjaga sepanjang malam dengan gadget. Seterusnya, anak-anak juga menggeledah beg tangan atau bilik ibu bapa untuk mencari gadget yang disorokkan. Kesimpulannya, kita haruslah berikhtiar mengatasi masalah ketagihan peranti elektronik agar masa depan generasi muda tidak terjejas. Dengan jumlah patah perkataannya 118. Okey, untuk makluman pelajar ya, dalam perenggan 3, bermula dengan simptom ketagihan. Pelajar masih boleh mulakan dengan antara simptom ketagihan. Okey, di sini jumlah patahnya baru 118. Masih boleh ditambah 1-2 patah perkataan. Ya, okey. Cuba kita lihat ya maklumat seterusnya di sini. Okey, kalau daripada jumlah isi yang kita cari tadi, okey, jumlah isi yang kita dapat cari iaitu 8 isi daripada 2 fokus dengan pendahuluan dengan kesimpulan. Okey, di mana pendahuluan dikira 1 isi, kesimpulan dikira isi satu lagi isi dengan kandungan isi fokus 1, fokus 2 sebanyak 8. Jadi jumlahnya 10 isi. Dengan 10 isi yang membawa 20 markah. Okey. Cuba kita lihat bagaimana pula ya markah bahasa yang diberikan. Okey, markah bahasa kali ini bukan seperti dulu. Kalau dulu memang separuh daripada markah penuh ya, isi. Tapi kali ini syaratnya berbeza mengikut peringkat. Okey, markah bahasa memang diberikan dalam 4 peringkat, iaitu cemerlang, baik, sederhana, lemah. Okey, untuk cemerlang, okey, 8 hingga 10 markah. Apakah kriteria-kriteria yang diharapkan? Kesinambungan ayat sangat baik. Jadi daripada contoh jawapan tadi, okey, kita dapat lihat contoh jawapan yang disediakan ini memang menunjukkan satu kesinambungan yang lancar ya. Okey, kita perlu mematuhi syarat-syarat ini. Kemudian bahasa sangat gramatis dari segi kata dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul dan tepat, ejaan mengikut sistem ejaan Rumi baru. Kemudian penggunaan kosakata luas dan tepat, dan akhirnya pengolahan sangat menarik dan berkesan. Jadi ini adalah beberapa kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan markah cemerlang 8 hingga 10. Dan di sini adalah satu contoh jawapan yang okey memang dianggapnya memang memenuhi syarat-syarat tersebut. Okey. Jadi
Dengan perkongsian bahan ini, saya rasa pelajar-pelajar mendapat ya maklumat yang secukupnya, dan sebagai tambahan di sini ya, okey, beberapa syarat-syarat yang pelajar perlu ingat. Jika calon menjawab dalam bentuk point form ataupun fakta, markah bahasa peringkat lemah. Cuba bayangkan, markah peringkat lemah hanya 1 dan hingga 2 sahaja. Okey, jadi pelajar-pelajar tak guna ya menjawab secara point form ataupun bentuk fakta. Biar dia ada bentuk pendahuluan, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dalam bentuk huraian. Okey. Jika markah isi 6 ke atas, okey, 6 ke atas bermakna mungkin 3 isi yang mendapat 2 markah lah ya. Markah bahasa dinilai seperti biasa. Jadi sekurang-kurangnya dapatkanlah markah untuk isi. Tapi itu bukan target kita ya. Kita nakkan markah cemerlang. Jika markah isi 5 markah ke bawah tetapi bahasa sangat baik, markah maksimum bahasa ialah 5. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang 120 patah perkataan, berikan kosong markah. Jadi jangan pula pelajar-pelajar ambil ayat bulat-bulat. Ambillah ya bahagian isi dengan menggunakan penanda wacana anda sendiri. Apalah susahnya nak ingatkan penanda-penanda wacana. Antara selain itu, seterusnya, di samping itu, malahan. Begitulah ya. Kalau tak dapat ingat lagi, ulang balik, kembalilah ya. Gunakan kata yang sama. Tak jadi masalah. Okey. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah bahasa dinilai seperti biasa. Tetapi jangan pula melebihi 120 ya. Okey, dan beberapa panduan mengira perkataan di sini, pelajar-pelajar bolehlah ya patuhi selalu. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan. Sebab cara pengiraan perkataan ini sangat penting. Sebab pelajar memang diwajibkan mematuhi syarat 120 patah perkataan. Jadi biarlah kiraan anda betul. Jadi ada beberapa perkataan dikira satu patah perkataan, iaitu nama khas perkataan berganda ya, nama khas perkataan berganda. Okey, kalaulah ianya nama khas, katalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, ini adalah satu kata nama khas yang memang merujuk kepada satu badan ya, institusi Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun pada dasarnya ada 4 perkataan ya, tetapi ianya dianggap satu patah perkataan kerana ianya adalah satu kata nama khas. Begitu juga ya perkataan berganda ya, berganda macam Bukit Bukau, Gunung Ganang, walaupun 2 tetapi dikira satu. Kemudian penggunaan kata sendi di dan ke. Contohnya di sini, katalah anak remaja yang tinggal di bandar. Di sini di adalah kata sendi. Dengan bandar adalah satu kata nama am. Okey. Jadi di sini ianya akan dikira satu. Di dikira sebagai satu patah perkataan, bandar sebagai satu patah perkataan. Okey. Lainlah kalau ianya satu imbuhan, diberikan. Di sini pula di sini berfungsi sebagai imbuhan, bukannya kata sendi nama. Jadi dia tetap ya sekali dikira satu sahaja. Okey. Jadi jangan keliru dengan penggunaan kata sendi dan kata imbuhan. Ya, kalau imbuhan memang sekali dengan kata seterusnya katanya, dan kata sendi pula berasingan sebagai satu patah perkataan. Okey. Kira dan tandakan, okey, sebelum itu, tarik. Kalau tarik yang ditulis memang panjang ya, dikira satu saja. Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan, gelaran, penanda wacana, semuanya dikira satu. Kemudian kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa. Jadi ingat, pemeriksa-pemeriksa akan mengerah
bilangan patah perkataan kamu dulu sebelum mereka mula memeriksa. Jadi jangan melakukan kesalahan besar ini. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan saja, yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan 2 markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Calon perlu mengambil sekurang-kurangnya 1 isi daripada setiap fokus dan daripada setiap bahan. Jumlah isi maksimum yang diterima daripada semua fokus dan semua bahan ialah 8 isi yang lengkap sahaja seperti jadual berikut. Okey, di sini calon perlu mengambil sekurang-kurangnya 1 isi daripada setiap fokus dan daripada setiap bahan. Ingat, syarat yang penting jangan tinggalkan isi daripada mana-mana bahan. Jumlah isi maksimum yang diterima daripada semua fokus dan semua bahan ialah 8 sahaja. Okey. Begitulah beberapa maklumat penting. Semoga perkongsian saya pada hari ini telah memberikan manfaat untuk pelajar-pelajar sekalian Semoga anda semua like, share dan subscribe untuk mendapatkan video saya seterusnya menjelang SPM nanti. Okay, see you all. Jumpa lagi. Terima kasih.